Okey, kita dah pernah cakap pasal bidang penerbangan, bidang muzik dan sebagainya. Hari ini kita akan sentuh tentang bidang perubatan pula. Hari ini kita akan berbual tentang seorang individu yang bernama Ali ibn An-Nafis ataupun nama penuhnya adalah Alauddin Abu Al-Hasan Ali ibn Abi Hazm Al-Qarshi Ad-Dimashqi. Beliau dilahirkan di Damsyik, Syria pada tahun 1213 dan wafat di Qahirah, Mesir pada tahun 1288. Ibn An-Nafis ni sejak dia muda lagi dia dah mula buat beberapa pembedahan pada badan manusia dan dia mula mengkaji tentang tubuh badan manusia. Ali ibn An-Nafis juga adalah salah seorang yang pernah discover peredaran darah pada jantung ataupun blood circulation dekat dalam jantung kita, dan juga discover peredaran paru-paru, circulation dekat lungs kita. Beliau dilantik menjadi senior perubatan di Hospital An-Nasr oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Focal point kita pada hari ini adalah buku-buku ataupun kitab-kitab yang pernah diterbitkan oleh Ali ibn An-Nafis sendiri. Secara keseluruhan, buku-buku perubatan yang ditulis oleh Ali ibn An-Nafis terdapat dalam 110 jilid. Kita akan tengok kitab Asy-Syamil fi At-Tibb yang ada dalam about 300 jilid. Dan hanya 80 jilid saja yang dapat diterbitkan oleh Ali ibn Nafis sebelum dia wafat. Dan 2 jilid sahaja yang masih ada sampai sekarang di Mesir. Seorang sarjana dari Mesir yang bernama Yusuf Zaidan, dia kumpulkan manuskrip dan disimpan manuskrip tu semua di perpustakaan macam di Cambridge University dan di Stanford University untuk pelajar-pelajar yang belajar ataupun yang mahir dalam bidang perubatan. Next is kitab Syarah Tashrih Al-Qanun, yakni dia buku komentari di mana Ali ibn Nafis dia membuat komentari daripada buku Ibn Sina yang bernama Kitab Al-Qanun 1 dan Kitab Al-Qanun 2. Kitab tu diterbitkan ketika Ali berumur 29 tahun. Untuk kita tahu lebih dalam apa lagi yang ada dalam kitab Syarah Tashrih Al-Qanun ni, antaranya adalah Ali ibn Nafis menyebut tentang kepentingan ilmu biologi pada seorang pakar perubatan. Jadi kalau kita nak jadi doktor ke, kita nak jadi surgeon ke dan sebagainya, ia adalah amat penting sekali untuk kita belajar ilmu biologi. Ali ibn An-Nafis juga pernah mention dekat dalam kitab tu yang anatomi dengan fisiologi adalah benda yang berkait rapat. Yang ketiga ni mungkin kalau kita tak faham tak apalah sebab mungkin dia terlalu deep kan. Okay, so anatomy is divided into 3. Satu, anatomy yang general, anatomy umum. Yang kedua adalah anatomy tulang, muscle, nerves, veins dengan arteries. Dan yang ketiga adalah anatomy jantung dan paru-paru. Jadi secara khulasahnya, setiap discoveries yang Ali ibn An-Nafis dah buat dalam bidang perubatan ni membantu sangat. Lebih-lebih lagi untuk pakar-pakar surgeon. Kita kena bersyukur sangat sebab ada orang macam Ali ibn An-Nafis untuk mengkaji tentang macam mana jantung kita function, macam mana paru-paru kita function dan sebagainya. Kalau Ali ibn Nafis tak buat macam ni, mungkin bidang perubatan kita pada hari ini tak begitu advanced. Semoga semua amalan kita diterima oleh Allah SWT dan kita jumpa di lain episod insya-Allah.